Dan masa wanita tu masuk dalam kereta dia sempat cakap apa tau? Tumpang je kak, maaf tau menyusahkan. Kata dia macam tu. Jadi saya senyum lah sambil jawab tak apa, masuklah, masuk, duduk. Kan, sebab kesian tengok anak-anak tadi. Saya cakap macam tu. Kalau nak ikutkan logiknya lah sepatutnya kereta kita orang waktu tu rasa sempit tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya. Ya, baiklah. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jadi jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan ni. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda cerita yang agak menarik jugalah Kisah dia, kisah berkenaan dengan tempat-tempat percutian. Macam itulah. Jadi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, macam KSM katakan tadi kan. Okey, ini kisah berkenaan dengan pengalaman seorang pendengar ni. Dia bekerja sebagai lifeguard dekat sebuah waterpark. Tanpa buang masa, kita terus ke kisah dia. Baiklah. Waktu tu semester break kata dia. Dan saya ni sangat memerlukan wang tau. Sebab saya nak beli sebuah kamera DSLR yang baru. Dan kebetulan adalah sebuah waterpark ni yang 10 minit dia terletak dia, orang kata, daripada rumah saya. Dan ada pula jawatan kosong sebab dia orang ni sangat understaff. Dan waktu tu adalah musim cuti sekolah tau. Dan adalah macam-macam vacancy yang ditawarkan kat situ. Daripada bahagian F&B lah, macam-macam lah. Bahagian kitchen staff, macam-macam. Jadinya manager kat sini ni suruh saya pula jadi lifeguard. Sebabnya kata dia, alasan yang diberikan adalah sebab saya ni mahir berenang. So, hari pertama lah selepas saya mendengar taklimat apa semua yang berjam-jam panjangnya daripada ketua lifeguard ni, dan saya pun diberi uniform. Dan kami ni semua bergeraklah ke spot masing-masing waktu tu. Dan kerjanya tak adalah susah mana. Cuma kena alert dan observe saja. Kita kena tengok, perhatikan kan. Jangan tak tengok pula kan ada orang lemas jahanam gitu kan. Baiklah, saya pula ni ditugaskan di bahagian shallow pool. Shallow pool ni tempat kanak-kanak mandi. So dalam pukul 6.45 petang macam tu lah, waterpark ni pun dah nak tutup. Saya ni pun siap-siap lah nak punch card untuk nak balik kata dia. Dan on the way ke office ni, bahagian office management lah waktu tu, saya perasan tau, keadaan kat situ sunyi sepi je tau. Tak ada orang langsung tau. Walaupun saya pasti ramai lifeguard kat situ sebenarnya. Dan staff F&B ni dengan kitchen tak boleh balik lagi pun waktu tu sepatutnya. Dan keadaan kat situ waktu tu pelik sangat tau. Sebabnya sunyi sangat-sangat. Tak ada bunyi langsung tau kat situ. Bunyi air pun tak ada. Jadinya saya ni waktu tu makin lama makin jadi pelik. Makin pelik. Dan waktu ni bulu roma saya tak payah cakap lah, memang meremang sampai ke belakang tengkuk. Dan jadinya saya ni pun mempercepatkan langkah saya ni, pergilah ke office management, tempat yang pertama tadi yang saya kata saya nak pergi kan. Barulah dekat situ nampaklah ada 2-3 orang manusia tercegat kat situ kan. Jadinya tengah tunggu-tunggu, orang kata pukul 7 ni, tepat pukul 7 baru boleh punch card. Kalau tak nanti merah lah kan. So legalah saya, ada orang kat situ kan. Jadi hari-hari selepasnya lah, waktu normal nak punch card adalah pukul 7 petang kan. So saya pastikan saya jalan dengan staff lain ramai-ramai bersama-sama lah. Jadi takut orang kata sebab first day tu dah terasa lain macam kan. Jadinya teruskan cerita dia dalam minggu ketiga saya bekerja ni, saya pun ditugaskan untuk jaga water slide tau kata dia. Supaya orang tak masuk terowong slide ni 2 orang sekaligus. Ni sebab kata dia pernah berlaku juga. Kalau 2 orang sekali masuk memang boleh menjadi masalah lah. Boleh tersekat ke boleh macam mana tak pasti. Tapi memang tak dibenarkan masuk dalam water slide tu sekali.
Ataupun lepaskan orang dalam interval tau, supaya tak bertembung. Dan ini pun pernah juga berlaku, kata dia. Jadi water slide ni of course lah paling riuh sekali, dengan orang terjerit terlolong kan, dengan gembira dia orang ni, biasalah. Dan tak pernah ni lengang dekat water slide ni. Tapi ada sekalinya tiba-tiba dekat water slide ni langsung tak ada orang tau. Jadi waktu tu saya pun macam pelik, and mind you lah, keadaan tiba-tiba sunyi ni macam first day saya kerja tu. Memang sunyi gila. Tak ada riuh budak-budak, bunyi ketawa diorang ni, ataupun bunyi air langsung tak dengar tau. Dan waktu ni saya dah rasa seram gila waktu ni. Nak terkucil pun ada. Dan untuk pastikan ni saya tak gila waktu tu, saya pun jenguklah ke arah bawah pool waktu tu kan. Dan apa yang saya nampak waktu tu, semua orang waktu tengah terapung-apung tau, muka ke air. Dan ada yang dah kembung pun. Dan saya waktu ni dah menangis dah kan. Macam mana semua orang boleh lemas dalam sekelip mata je. Dan saya pun turun ke bawah waktu tu. Tiba-tiba ada orang pegang bahu saya. Rupa-rupanya Iwan tu tau. Dan Iwan ni adalah salah seorang lifeguard juga dekat situ. Dan dia tanya saya, kenapa saya menangis dengan basah kuyup macam ni kan. Dan saya tengoklah badan saya waktu tu, badan saya jadi basah kuyup tau. Seolah-olah saya ni baru lepas daripada terjun pool tau. Keadaan pun menjadi kembali normal lah. Dengan bunyi gelak, teriak, ketawa ni, selepas saya kena tepuk tu, terus keadaan semua jadi normal balik semula tau. Macam dengar bunyi pengunjung waterpark tu, bunyi air, bunyi riuh ketawa macam tu lah Dan apa yang sebenarnya berlaku tadi tu. Dan sampai sekarang ni, saya ni masih lagi tak ada jawapan tau. Dan saya sumpah ni, saya tak tidur waktu tu. Dan semuanya rasa sangat-sangat real, bukan mimpi. Dan saya ingat satu persatu kejadian tu. Dan saya bukanlah seorang yang sleepwalking ataupun mengigau sewaktu tidur. Dan apa yang terjadi ni, saya hanya ceritakan pada kawan terdekat saja. Itu pun diorang langsung tak percaya dengan apa yang saya ceritakan. Dan lepas daripada hari itu, saya pun terus berhenti kerja. Dan sampai sekarang ni saya tak pergi mana-mana waterpark lagi. Sebabnya seriau, kata dia. Tak nak dapat pengalaman yang begini lagi. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama. Semoga anda terhibur. Okey, kita terus dengan kisah yang kedua. Baiklah, untuk kisah yang kedua ni, dia punya kisah ni percutian dekat Melaka tau. Kita terus dengan cerita dia. Saya dengan husband ni rancang untuk pergi bercuti lah sempena birthday saya dengan anak ni. Dan kejadian ni berlaku pada bulan September tahun lepas. Kata dia kan, macam-macam lah yang telah pun dirancang. Dan orang kata, waktu ni saya dah book sebulan awal dah hotel yang saya akan stay waktu tu. Hotel yang agak popular lah, kata dia, dekat Melaka tau. Siap ada water park. Dan pagi tu saya bertorak awal daripada Johor Bahru. Awal-awal pagi lagi, orang dah pergi lah. Orang kata dah excited sangat tau, kerana rancang nak makan tengah hari dekat Muar konon-kononnya kan. Jadi tempat ni dirahsiakan. Jadi gangguan pertama yang saya kena lah, kata dia, masa tengah makan dekat situ. Bila makanan semua dah siap order semua, tiba-tiba anak saya menangis tau. Dan dia tak nak makan langsung, tak nak cuit langsung makanan tu. Dan bila saya tanya kenapa tak nak makan, and dia tunjuk ada dekat satu kedai tu yang memang agak famous. Dan anak saya ni cakap apa tau, "Mama, tu Atut." Macam tu lah, dengan pelan budak kecil lah agaknya kan. Dan saya pun toleh lah ke arah kedai tu kan. Tapi saya waktu tu jelah, kita mata orang dewasa ni memang tak boleh nampak. Budak-budak ni mata dia tak ada hijab, tak tertutup hijab ni. Tapi waktu tu saya tak nampak apa-apa pun. Cuma saya pandang muka suami saya waktu tu, saya bagi hint lah. Kata dia, suruh cepat makan dan belah je daripada situ. Dan waktu tu saya nak cerita sikit lah pasal anak saya. Dan anak saya waktu tu umur baru 2 tahun tau. Mungkinlah hijabnya masih tak terbuka lagi waktu tu. Lepas sejam lebih kita orang drive kan, drive, saya pun sampailah dekat hotel yang saya dah booking tu tau. Mula-mula sampai, saya pusing satu kawasan hotel tu. Orang kata nak tengok keadaan kat sana macam mana kan. Dan kawasan hotel tu nampak suram dan tak terurus tau. Jadi saya pun suruhlah suami saya ni parking dekat depan lobi tu. Dan saya ni nak uruskan check in tau. Bila dah selesai, settle apa benda semua, saya pun teruslah pergi ke blok tempat yang saya akan stay tu. Jadi
Bilik hotel yang saya book ni sebenarnya sebuah apartmen lah, dan dalam tu adalah 3 bilik, ruang tamu yang agak besar dan dapur pun ada sekali tau. Disebabkan saya ni book untuk 1 bilik lah, maka 2 lagi bilik hotel tu pihak hotel tu kunci. Jadinya first time lah saya masuk apartmen tu, saya dah rasa lain macam tau sebenarnya. Tapi saya sedapkan hati, orang kata taklah berhusnuzon lagi waktu tu kan. Dan malam tu lebih kurang pukul 12.30 malam macam tu, saya terdengar tau macam orang pindah-pindahkan perabot macam tu, dan bunyi boleh jatuh dekat atas lantai tau. Tapi waktu ni saya ni masih lagi bersangka baik je tau, mungkin orang atas ni belum tidur. Walaupun dalam kepala otak saya waktu tu dah fikir macam-macam dah, dah start takut dah sebenarnya. Kalau saya check in hotel ni memang akan buka orang kata ayat-ayat ruqyah biasalah tu kan, yang saya dah save dekat dalam handphone saya. Lama jugalah bunyi seret-seret tu saya dengar tau, dan akhirnya saya tertidur. Dan selepas saya ikut bacaan ruqyah yang saya dengar ni, saya bolehlah tidur. Jadinya saya pendekkan cerita lah. Petang pada malam kedua tu saya ajak suami saya ni, teman saya, untuk gosok tudung dekat tingkat 6, kerana hotel ni tak disediakan iron tau dalam bilik. So waktu tu saya naik atas, lebih kurang pukul 6.30 petang lah waktu tu. Masa naik sampai tingkat 6 tu saya memang dah rasa takut sangat tau. Tapi saya buat berani je sebenarnya. Bilik utility tu dekat ujung sekali tau, dekat tingkap ni. Dah lah, orang kata dekat tingkat ni dah lah sunyi, lampu koridor pun suram-sujam je tau. Jadinya saya jalan ke depan, dan laki saya ni dekat belakang saya dengan anak saya lah. Bila saya nak masuk je bilik tu saya ternampak tau kibasan kain daripada cerah bawah pintu macam tu lah. Alah, macam langsir yang kena tiup angin macam tu lah lebih kurang. Dan macam tu lah yang saya nampak. Padahal bilik tu tak ada langsir pun sebenarnya. Dan saya masuk cepat-cepat gosok tudung tu dan belah dari situ. Lagipun waktu tu dah dekat maghrib kan. So lepas maghrib saya pun keluar lah, pergi makan dekat ikan bakar dekat area Muara tu, yang famous jugalah dekat Melaka ni. Kalau tak silap saya tu nama dia Umbai kan. So mula-mula sampai dekat situ dia, anak saya dah buat hal dah macam dekat Muara juga kata dia. Dia mula menangis dan tak nak makan langsung, tak nak cuit langsung, menangis beria-ria tau. Jadinya waktu tu saya pun cepat-cepatkan makan, habiskan. Lepas tu kita orang pun balik hotel. Dan sampai je dekat hotel ni, makin teruk tau anak saya menangis kan. Jadi saya pun bawa anak saya ni masuk bilik. Makin kuat pula anak saya menangis bila dah masuk dalam bilik tu. Dan saya tanya anak saya waktu tu, kenapa ni? Dan anak saya tunjuk dekat tingkap tu tau. Lepas tu terus tutup muka dengan selimut. Dan saya waktu tu kalut jugalah sebab nak pujuk anak saya semua pada malam tu. Dan akhir sekali lah saya peluk anak saya sambil baca ayat-ayat ruqyah yang saya pasang. Saya ingatkan dah habis dah gangguan manja-manja ni kan. Lebih kurang pukul 1 lebih macam tu baru je orang kata mata ni nak terlelap. Waktu tu nak tidur kan, saya dengar bunyi tapak kaki tau, macam orang tengah berlari dekat tingkat atas macam tu. Dan bunyi tu bunyi dia macam bunyi kaki budak kecil dengan kaki orang dewasa berlari-lari bersama dan pada tempat yang sama. Bunyi tu betul-betul dekat atas bilik saya tau. Dan pada mula ini saya buat tak tahu je lah, tapi makin lama makin pesta, makin bergembira sakan pula dia orang kat atas ni kan. Jadi saya teruslah cakap dalam hati saya waktu tu, aku tak kacau kau jangan kacau aku kan. So saya tahu orang yang duduk kat bilik atas tu dah check out dah sebenarnya. Sebab petang tu masa mandi dekat waterpark tu, saya nampak tahu bilik tu kosong. Sebab saya biasanya kita kalau mandi-mandi kan dekat waterpark, kita daripada tempat waterpark tu kita boleh nampak bilik kita. Kita tengok, oh ni bilik kita, itulah bilik kita, betul tak? So daripada petang tu saya pergi mandi waterpark tu, saya tengok lah, oh ni bilik saya. Dan bilik atas tu memang nampak kosong sebab gelap je kan. Jadi tak lama lepas saya cakap macam tu bunyi tu terus hilang tau. Dan esok paginya nak pastikan lagi masa breakfast, saya tengok lagi tau bilik yang atas bilik saya tu memang kosong. Dan lepas breakfast tu saya teruslah check out. Dan masa dalam kereta ni saya ceritalah apa yang saya dengar masa stay dekat situ dekat suami saya. Dan rupa-rupanya suami saya pun dengar juga. Dan apa yang saya dengar ni semua dia dengar. Tapi waktu tu waktu dekat hotel tu dia tak nak cerita lah kan. Dia nak, orang kata tak nak menakutkan saya lah, nanti risau kayak kami semua tak jadi bercuti. Dan apa yang saya perasan lah sepanjang stay dekat situ, sesiapa saja yang check in ni
pihak hotel akan bagi stay dekat blok B dan blok C saja, dan blok-blok lain ditutup. Maaf, ada cerita ni tak berapa menakutkan, dan sekian, terima kasih. Inilah pengalaman saya sewaktu bercuti dekat sebuah hotel dekat Melaka, kata dia. Baik, ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua. Harap anda terhibur dengan kisah ni kan. Okey, kita terus dengan kisah yang ketiga. Okey, untuk kisah yang ketiga, kita terus dengan kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga ni bermula macam ni. Malam ni adalah malam raya tahun 2011 macam tu. Dan jam ni waktu tu lebih kurang pukul 3 pagi. Dan suami yang saya gelarkan awak ni sedang khusyuk memandu dekat lebuh raya LPT tau. Dan saya pula duduk di belakang sebelah kiri sambil pangku anak yang berumur setahun sedang tidur dengan lena ni. Lupa nak cakap yang saya ni ada anak 3 orang. Yang sulung tidur baring sebelah saya. Yang anak nombor 2 ni tidur dekat kursi sebelah pemandu. Dan saya dengan suami saya ni memang selalu balik kampung pada tengah malam tau. Kenapa? Sebab lebih selesa rasanya, sebab sejuk kan. Jadi anak pun tak banyak ragam lah, sebab nyenyak tidur kan. So lepas saja suami ni isi minyak dan teruslah membelah lebuh raya, orang kata terus masuk highway, teruslah memulakan perjalanan. Dan masa ni suami saya bawa kereta ni tak adalah laju sangat pun, relax-relax je. Dan saya nampak ada satu keluarga sedang melambai ke arah kita orang tau. Dan saya ni, saya lihat ada seorang lelaki tau, seorang wanita dan 3 orang anak kecil. Dan salah seorang dipangku oleh wanita tu tau. Dan saya spontan waktu tu, saya cakap dengan suami ni, awak, ada orang lambai lah, berhentilah kejap kan. Dan saya pun, suami saya waktu tu pun cakap, ya ke awak ni ada orang lambai kan. Dan saya pun cakap, iyalah, saya nampak tadi. Bang, undurlah belakang sekejap sayang. Tengok, kesian lah ada budak-budak kecil kat situ. Ada anak kecil lagi kan. Macam anak kita je, umur budak tu. Jadi suami saya tanya lagi tau, nak tumpangkan ke sayang kan. Masa tu saya tak terfikirlah mereka ni manusia ke bukan. Tak ada langsung terfikir benda-benda macam tu tau. Sebab yang saya fikir waktu tu cuma macam kesian dekat anak-anak budak dia, anak-anak dia orang ni kan. Dan sebabnya waktu tu saya cuma fikirkan apa tau. Saya fikir, budak-budak kecil tu kan, kesian lah family dia orang ni, mesti ada apa-apa masalah. Jadinya suami saya pun undurkanlah kereta ni untuk pergi kepada dia orang yang tahan kereta kita orang lah. Dan buka tingkap bagi salam. Assalamualaikum, kata dia kan, kata suami saya lah. Dan mereka cakap nak tumpang sampai Gambang je. Orang yang tahan kereta saya tadi cakap. Jadi saya lihat tau, isteri dia waktu tu muda lagi tau rupanya. Dan mereka ni berpakaian seperti macam manusia biasa, macam kita, macam normal biasa. Jadinya suami pun alihkanlah anak saya yang nombor 2 ni yang duduk untuk duduk kat sebelah saya lah. Wanita tadi duduk sebelah anak saya sambil pangku anak, orang kata 2 orang anak dia. Dan lelaki tadi pangku lagi seorang anak mereka ni duduk dekat depan sebelah suami saya. Dan masa wanita tu masuk dalam kereta ni, dia sempat cakap apa tau, tumpang je kak, maaf tau menyusahkan, kata dia macam tu. Jadi saya senyum lah sambil jawab, tak apa, masuk duduk kan, sebab kesian tengok anak-anak tadi. Saya cakap macam tu. Kalau nak ikutkan logiknya lah, sepatutnya kereta kita orang waktu tu rasa sempit tau, dengan kehadiran tambahan orang ni yang kita orang nak tumpangkan ni. Tapi waktu tu alhamdulillah ngam-ngam je, nak kata sempit pun tidak, nak kata luas memanglah tidak kan, sebab ada orang tumpang. Jadinya suami saya pun teruskanlah perjalanan sambil orang kata berborak-borak sikit lah dengan diorang ni kan. So tanyalah diorang daripada mana apa semua kan. Jadi lelaki tu jawab tau, daripada Kuala Lumpur bang. Tadi kita orang naik lori tumpang kawan, dan lepas tu kawan tinggalkan kita orang kat sini. Dan macam itulah lebih kurang perbualan antara suami saya dengan suami perempuan ni yang kami tumpangkan kan. Sebab suami tu, waktu tu suami saya buka tingkap, jadi suara tu tak berapa dengar sangat lah, tak berapa jelas dan diganggu oleh bunyi angin kan. Jadi sesekali saya tengok tahu wanita tu, dan setiap kali saya toleh ke arah dia, dia akan senyum macam senyum sinis dekat saya tau. Waktu tu saya macam tak tahulah kenapa seriau, meremang rasanya tiba-tiba kan. Kenapa setiap kali saya toleh je, mesti masa tu pun dia tetap pandang saya, sama-sama macam sama-sama pandang kan. Dan dia senyum tu, senyuman dia tu sinis. Ataupun memang perempuan ni pandang saya je daripada tadi.
Lagi seram kalau macam tu kan. Okey, waktu tu kita orang dah sampai tau. Bila dah jalan-jalan-jalan, dah sampai dekat tempat Gambang tadi, yang kata dia orang nak tumpang sampai situ kan. Dan masa ni orang kata Gambang Waterpark tu masih lagi dalam pembinaan. Dan dekat kawasan tu lah dia orang suruh kami berhenti tau. Dan suami terpandang tau, ada satu kedai runcit kat situ. Dan suami waktu tu teruslah pergi ke kedai runcit tu dan belikan anak-anak mereka ni air kotak dan sedikit orang kata makanan cemil-cemilan kan, yang makanan ringan macam tu lah, sambil hulurkan sedikit duit raya pada anak-anak dia orang lah. Dan masa mereka keluar tu, lelaki tu cakap tau, belakang tu lah rumah kami, kata dia. Dan saya juga sempat jugalah toreh rumah yang dia cakap tu. Saya tengok waktu tu dekat situ macam tempat kosong je tau. Dan aduh, saya waktu tu dah terasa, memang daripada tadi sebenarnya dah rasa lain macam, tapi still lagi maintain buat macam biasa je tau. Jadi suami saya pun teruskanlah perjalanan sambil cakap, jangan pandang belakang, takut pula dia orang jadi apa-apa ke kan. Dan barulah kami bertanya sesama sendiri, sebenarnya siapa mereka, manusia atau bukan. Dan suami saya cakap, masa bawa dia orang, kereta rasa ringan sangat-sangat tau, macam tak ada tumpangkan orang pun. Dan kami juga bersyukurlah tak ada pun kejadian yang pelik ataupun yang menakutkan selama menumpangkan mereka lah. Ini adalah kisah dia. Seram juga kalau tiba-tiba ada orang tumpang, tapi kita tak tahulah sebab kita berkongsi orang kata tempat dengan mereka ni kan. Okey, kita terus dengan kisah seterusnya. Okey, kata dia, kejadian ni berlaku pada tahun 2011 dan masa ni saya nak balik kampung juga. Dan jam waktu tu menunjukkan lebih kurang pukul 2 pagi tau. Jadinya kami ikut laluan lama, iaitu laluan Karak. Saya temankan suami saya yang sedang memandu sambil melayan lagu-lagu dekat radio lah. Dan entah macam manalah, saya rasa waktu ni suami saya bawa kereta slow lah sangat. Dah kenapa lah suami aku ni kan, gantuk sangat ke? Dan saya tanya suami waktu tu, kenapa wak? Dan suami saya cakap, saya nampak ada budak-budak lah tengah bergaduh kat tengah jalan, sampai terbayang baring kat tengah jalan ni. Nak tengok kejap lah mana tahu kot ada sesiapa yang cedera ke. Jadinya suami saya berhentikan kereta dan undurkan ke belakang. Dan saya tengok je tau. Dan dalam 4-5 orang lelaki semuanya kat situ. Dan mungkin berumur 12 tahun ke bawah lah budak-budak ni kan. Dan suami saya bagi salam dan tanya, Assalamualaikum, ada masalah apa ni dek? Ada masalah apa-apa ke? Dan dia orang jawab, tak adalah cik, kita orang memang macam ni, kata dia. Dan suami saya waktu tu tanya lagi, korang ni duduk mana ni? Dah malam sangat ni main-main kat tengah jalan ni kan? Dan dia orang jawab, kita orang duduk sini lah bang. Dan saya pun tinjau tempat tu tau. Dan nampak ada satu papan tanda bertulis Tanah Perkuburan Islam Karak. Astaghfirullahalazim, waktu tu saya dah termengemang-gemang dah rasa kan. Tak perasan mula-mula benda tu. Dah berhenti kat situ bersembang dengan budak-budak ni sambil suami bersembang. Saya mata boleh pandang kiri kanan, terperasan pula. Astaghfirullahalazim, memanglah takut kan. Saya pun apa lagi, ajaklah suami saya ni cepat-cepat gerak ke bang, jomlah gerak kan. Dan suami saya pun bagi salam dan terus meninggalkan dia orang ni. Saya cakap waktu tu, awak nampak tak apa yang saya nampak? Dan suami saya tanya, apa yang saya nampak kan? Saya cakap, kat situ kan tadi saya perasan signboard Tanah Perkuburan Islam lah kat situ. Ada tulis kat situ Tanah Perkuburan Karak tau. Sudah je suami terdiamlah sampailah ke destinasi kita orang. Dan memang seriau betul lah waktu tu kan. Memang kalau saya pun alami perkara macam ni, Masya Allah, minta jauh lah, sangat-sangat takut kan. Okey, cerita yang ketiga daripada dia ni. Yang ini pengalaman mak saya tau, sewaktu kerja lah. Mak saya ni kerja 2 shift kata dia. Dan pada hari kejadian, mak saya kerja shift petang tau. Dan biasanya mak saya kalau pergi kerja, dia naik basikal je, laluan kat kereta api punya laluan tau. Dan masa mak saya nak balik lah, waktu tu dalam pukul 10 malam mak sedang menolak basikal power biru kesayangan dia tu lah. So masa ni mak tak kayuh basikal tau. Mak tolak je sebab laluan dekat kereta api tu banyak batu. Jadi bahayalah kalau naik, takut terjatuh. Tengah tolak tu, mak tengok sebelah mak tau, ada seorang wanita pakai baju putih dan berselendang putih, juga sedang berjalan sambil memangku bayi waktu tu. Memang dia pun jalan perlahan je seiring dengan mak.
Dan jalan tu pun duduk je ke bawah tau. Dan mak pun terfikir tau, dari mana lah datang ni orang kata perempuan ni siap bawa bawa baby lagi kan. Dan gaya macam tengah berpantang gitu tau. Belakang ni semuanya hilang. Mana ada kumar kat sini. Ya Allah, waktu tu mak saya pun berdoa lah, ya Allah, janganlah dia toleh, mau pingsan saya nanti kat sini kan. Waktu tu mak saya tengah bebel-bebel dalam hati ni sambil baca surah-surah yang terlintas dekat kepala dia kan. Dan Alhamdulillah lah, bila dah habis je lalu kat jalan tu, jalan kereta api tu, adalah sampai dekat satu kawasan perumahan. Dan mak toleh ke arah wanita tadi, dah tak ada dah, hilang macam tu je. Dan bila sampai dekat kawasan perumahan ni, mak nampaklah ada kemah. Dan mak tanyalah orang yang duduk-duduk kat kemah tu, ada kenduri ke? Dan mereka jawab, ya, ada kenduri kat situ, kenduri tahlil. Sebab tadi ada perempuan meninggal sewaktu melahirkan anak, dan dia pun meninggal sekali. Allahu Akbar. Dan mak teringat, adakah wanita berbaju putih yang berjelma ni adalah jelmaan si mati ni? Dan mak pun kayuh dah bersikal pau biru dia tu dengan selaju yang boleh. Takut waktu tu kan, nak tahulah, orang kata nak tahu tak kat mana kawasan ni, kata dia. Mak jumpa wanita tu bertempat di KTM Taman Datuk Harun. Dan sekarang ni kawasan ni dah maju lah kan. Ini adalah kisah dia juga berkenaan dengan mak dia lah. Okey, kita terus dengan kisah seterusnya. Masih dengan kisah mak lagi waktu ni. Okey. Kisah ni terjadi pada bulan 8 tahun 1990 waktu tu. Dan saya waktu ni cuma ingat bulan je lah sebab terjadi waktu adik saya ni baru dilahirkan. Dan masa ni ayah kerja shift malam. Jadi saya, abang dan kakak ni tidur kat tingkat atas. Dan mak ni satu hobi dia, suka sangat sidai kain malam-malam tau. Dan masa dalam pantangan adik ni, waktu tu jam menunjukkan pukul 4 pagi tau. Selesai je mak ni sidai baju, orang kata kain baju ni dekat luar rumah. Tapi dalam kawasan pagar kita orang, kawasan rumah lagi lah mak pun orang kata rebahkan badan dia baring. Dan tiba-tiba mak terdengar suara orang bagi salam tau. Assalamualaikum. Dan dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Dan mak pun jawab salam dan buka pintu waktu tu. Dan mak tengok ada seorang wanita berpakaian baju kurung dan juga berselendang menutupi wajah dia tau, dalam keadaan menunduk je tau. Dan wanita ni waktu tu memangku seorang bayi yang sedang tidur lena tau. Dan mak pun tanyalah, ya, kenapa nak apa Dan serta-merta mak teringat tau, macam mana dia masuk, sebab pintu pagar depan rumah tu berkunci. Dan wanita tu pun bertanya, ada susu tak? Anak saya nangis, nak susu, cakap perempuan ni tau. Dan mak saya cakap, susu tak ada lah. Mana saya mana ada anak kecil. Dan lantas wanita tu menoleh ke belakang dan bertanya, itu lampin siapa? Waktu tu mak saya dah tak keruan dah kan. Sambil membaca apa-apa yang dia ingat dalam hati, mak pun kata, kalau nak susu, bagi saya susukan. Dan wanita itu menghulurkan anak dia dan disambut oleh mak saya. Lepas je mak saya dah pegang anak dia tu, wanita tu terus hilang macam tu. Entah pergi mana tak tahulah. Tapi anak dia ni masih dalam pangkuan ataupun mak saya punya pegangan lah. Dan mak saya lihat anak dia ni sambil membaca surah lah waktu tu. Dan tak lama kemudian azan subuh pun berkumandang. Dan anak tu terus bertukar menjadi batu nisan tau. Astaghfirullahaladzim. Mak pun letakkan batu nisan tu dekat luar rumah. Kot-kot lah waktu tu. Manalah tahu kot wanita tu datang balik nak ambil anak dia ke kan. Tapi sampailah ayah saya balik kerja dalam pukul 7 pagi macam tu, batu nisan tu tetap ada dekat depan rumah kita orang tau. Dan mak pun ceritalah benda tu pada ayah saya. Lalu ayah saya pun ambil batu nisan tu, letak dekat luar pagar rumah. Dan sejurus ayah saya letak je, batu nisan tu terus hilang dengan sendirinya. Dan lepas daripada kejadian, mak demam 2 minggu sebab demam terkejut. Dan kesianlah mak saya waktu tu. Okey, dan kisah seterusnya kisah ni dalam 3 tahun lepas kata dia, masih dalam pengalaman mak saya juga. So depan rumah mak ni ada seorang nenek lah yang kita orang panggil Nek Jah Dan Nek Jah ni memang suka sangat tau duduk tembok luar rumah selepas subuh tau. Dan mak pula suka buat kerja rumah lepas subuh. Mak tu lah orang lama kan, mana nak tidur lepas subuh. So mak pun sapu-sapu luar pagar rumah dan ternampaklah Nek Jah ni. Lalu pun mak tegur,
Nak makan ke cik? Kata dia macam tu kan. So Nek Jah ni tak jawab tau. Hanya pandang je mak saya waktu tu kan. Mak saya pun dah agak lah. Mungkinlah Nek Jah ni tak dengar apa yang mak tak jadi. Jadi mak pun masuk dalam rumah untuk kemas bahagian dalam rumah pula tau. Dan selang sejam kemudian, mak duduk dekat luar rumah, ternampak anak si Nek Jah ni. Jadinya mak pun tegur lah. Mana mak kamu? Tadi pagi cik nampak dia duduk kat atas tembok tu. Dah masak ke dia? Kan? So anak Nek Jah dijawab tau. Cik, apa khabar cik? Lama tak nampak. Cik, mak kita tak ada lah cik. Dah seminggu dah duduk rumah abang saya kat Sungai Way tu. Minggu depan kot rasanya. Sebab abang baru telefon. Abang kata mak kata nak balik minggu depan. Jadi saya pun baru je balik kerja ni. Dan waktu tu bila mak saya dengar macam tu, terkedu dia. Betul ke? Sebab mak kamu tadi duduk dekat tembok tu. Mak saya kata lagi, betul lah cik, takkanlah saya nak cipu pula kan. Apa benda lah cik ni kan. Mak saya kat rumah abang saya lah. Lepas tu mak saya pun cakap, tak apalah. Salam je lah kat mak je nanti. Jawab mak saya lagi. Dan mak pun terus masuk rumah, baring sambil letak tangan dekat atas dahi gini. Tangan atas dahi kata dia kan. Duk fikirkan kejadian yang pagi tadi baru je berlaku. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada kali ini. Harap anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan kan. So, terima kasih pada yang sudi mendengar kisah ni sampai akhir ya. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.